wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yassir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenul Iman dalam kuliah duha hari ini dengan 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati, lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tetap setia menunggu daripada subuh tadi, masya-Allah. Terima kasih kepada Sah Pentadbiran Gemenul Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halakat ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah berikan keberkatan. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Syukran wa jazakillahu khairan kepada bonda moderator. Saya bagi bonda kot ustazah kot, saya pun tak pasti. Okey, bonda Amnira kot. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Muda lagi tu Ustaz. Tak boleh panggil bonda. Ya. Oh, okey. Okey. Ustaz kan muda lagi, baru 20 lebih tahun. Allah. Sama-samalah muda tu. Boleh je. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Terima kasih kepada Kak Amira. Tu ustazah ke tu? Ya Allah, tak. Saya akak je boleh. Bonda pun boleh, ikutlah Ustaz. Okey. Ukti insya-Allah. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin muslimat, hadirin hadirat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Bonda Hajah Rosliati selaku penganjur Gemenul Iman, seterusnya barisan moderator, seterusnya juga yang menjemput saya pada pagi ni Kak Intan, ataupun nama glamour dia Intan Forever. Kemudian barisan muslimin muslimat lah yang dirahmati Allah. Dan alhamdulillah, pertama dia nak buat selamanya, marilah kita menzahirkan rasa kesyukuran kehadrat Allah dengan izin dan rahmatnya, dengan inayah taufiknya dapat kita berkumpul dalam majlis ilmu walaupun berkumpul secara maya, tapi mudah-mudahan berkat tu tetap sama. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan memberikan kefahaman kepada kita semua insya-Allah. Jadi alhamdulillah, memang saya tabik spring lah, salute kepada barisan moderator, kemudian para peserta, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, kerana walaupun hari Ahad cuti tapi sanggup berkorban juga berada secara online kan, walaupun dalam keadaan yang ada pilihan kan, mungkin tak masuk pun tak apa kan, tak ada masalah pun. Tapi mudah-mudahan istiqamah lah seperti mana disebutkan tadi oleh Ukhti Amnira kita, yang mana istiqamah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sifat nilai ini berterusan juga lah sampai ke akhir hayat kita, insya-Allah, amin. Jadi terlebih dahulu saya mohon maaf kerana saya ni walaupun kata muda kan, tapi muda-muda pun dah lupa dah. Apa yang lupa? Kopiah saya lupa. Tapi tak apalah, adjust je lah kot, tak ada kopiah, yang penting ada rambut lah, tak botak insya-Allah, tak ada shiny tak ada. InsyaAllah. Jadi saya mohon maaf lah kerana terlupa. Mudah-mudahan tak ulang lagi walaupun muda-muda dah lupa. Okey, tapi tak apa, terus kita sambung perbincangan kita pada pagi ni. Jadi izinkan saya untuk mulakan dengan soalan sikit lah, uji minda sedikit sebagai yang kata ice breaking ataupun nak naikkan semangat motivasi kita. Sebab tadi pun ada pengajian kan, ada majlis ilmu.
Sekarang pun ada lagi mungkin rasa down sikit tu. Kan, jadi kalau down ni kena naikkan balik semangat. Jadi kita buat sikit lah uji minda supaya naikkan sikit kita punya motivasi, insyaAllah. Okey, baik. Jadi kita tengok soalan dia seperti yang diberikan dalam slide. Ibu-ibu ayah-ayah boleh lihat. Dan nanti jawab nanti boleh gunakan di ruangan chat. Saya ni, nama lain selain daripada orang panggil saya Muallim Hafiz ni, nama lain saya adalah Ustaz Slide. Satu lagi Ustaz Soalan. Itu yang nama-nama glamour yang orang suka panggil nama saya. Saya tak apalah, saya redha je lah. Selagi mana nama tu nama baik tu, saya terima je. Kalau nama yang kurang baik tu, saya tegur. Okey. Ada yang bertanya tu, siapa tu? Saya ingat Ukti kan. Bertanya, ada hadiah tak? Okey, ada hadiah tak? Hadiah tu ada juga tu. Hadiah tu mungkin saya doakanlah kebaikan tu. Daripada saya lah, daripada penganjur mungkin boleh tuntutlah dengan Intan Forever. Kan nanti mungkin dia akan arrangekan hadiah. Kan. Bukan saya hanya penyampai sahaja. Ustaz bukan main gelongso. Masya-Allah admin pandai pula menyakat tak apalah. Main gelongso tu dulu-dulu lah masa kecil-kecil dulu. Sekarang pun kadang-kadang main juga tapi tak adalah cerita dengan orang, diam-diam je. Suka tayang slide lah. Okey. Jadi 3 wasiat Nabi. Okey, apakah 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Jadi ada pilihan jawapan tu. Ya, tengok kalau contoh A, puasa Isnin Khamis, 2 rakaat duha dan witir. B, puasa pertengahan bulan, solat sunat rawatib dan witir. C, puasa pertengahan bulan, 2 rakaat duha dan witir. Dan akhir sekali, D, puasa Isnin Khamis, solat sunat rawatib dan witir. Semua ni benda baik. Tapi ada satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari 1981, Nabi sampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu 3 wasiat, 3 perkara. So apakah jawapan dia? Puasa pertengahan bulan ni bukan puasa datang bulan ya. Saya pernah soal dekat pelajar saya kat sekolah ni. Tanya kan, puasa pertengahan bulan tu bila? Kan dia kata, Ustaz, saya tak puasa datang bulan. Saya puasa Ramadan. So dia kata, mana ada puasa datang bulan Kak Oi? Bukan puasa datang bulan puasa mana boleh datang bulan tu? Dia puasa pertengahan bulan. Pertengahan bulan ni bila? 13, 14, 15. Pertengahan bulan setiap bulan Hijrah. Bukan bulan Masihi. Bukan macam Ogos 13, 14, 15 tu. Di bulan Hijrah. Macam sekarang kita hari ni dah 3 Safar. So nanti boleh target dah 13 Safar, 14 Safar, 15 Safar. Bukan suruh mandi Safar, tapi puasa bulan Safar. Maknanya pertengahan bulan. Okey. Itu pertengahan bulan. Yang lain-lain tu kita tahu kot kan. Isnin Khamis, solat duha. Okey. Okey, kita tengok di ruangan chat. Apakah jawapan-jawapan yang diberikan oleh para pencinta ilmu. Okey, setakat ni. Kita tengok. Okey, Bonda Nurlela Tapi ke semua bonda lah. Kalau ada yang rasa bukan bonda, ada yang nak panggil adik ke, bagi tahu saya panggil adik. Kalau nak panggil kakak ke, panggil nenek pun tak apa, saya panggil nenek juga. Ada macam rasa je lah Okey, lepas tu admin sebut C Okey, Kak Ukti Amnira sebut C, Bonda Suraya sebut C. Okey, sekarang ni ramai yang jawab C. Tapi tak semestinya betul kan? Tak semestinya. Kita tengok nanti apa jawapan dia. Okey, Bonda Syazlin tak tahu jawapan. Tak apa, tak tahu tu tak apa, hentam je. Macam kita jawab dulu SPM dalam soalan objektif. Kita tak tahu pada kita biar je. Kita jawab juga kan. Main A, B, C, cekuduk basi. Pilih. Kan? Pilih je lah. Agak-agak lah rasa jawapan tu. Nanti kita bincang lepas ni. Okay, Bonda Naslina C. Bonda admin tak dah. Grandma. Boleh tahan juga admin ni. Saya rasa admin ni siapa ni? Mungkin admin Iva apa Kak Intan ke apa? Bonda Rafiah. Itu Bonda Grandma tu daripada Brunei rasa tu. Oh iya ke? Oh okey, minta maaf kalau tak rasa minta maaf. Okey. Ukti Amnira hentam hentam je. Tak lagi boleh hentam, kita hentam. Kan? Sebab dia soalan kan dia kira macam hentam berdosa kan. Tak tahu jangan bercakap. Betul keluarkan dari Quran pula, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan cakap apa yang kita tak tahu. Ni bukan soalan tentang bukan berkenaan tentang ilmu kita nak sampaikan, kita soal jawab. Maknanya test and try lah. Yang kita cuba-cuba nanti kita akan faham insya-Allah. Kan main dadu. Nampak jangan tak jawab. Boleh jawab lagi tu, sempat lagi tu. Ada masa sikit lagi ni boleh. Okay, setakat ni jawab C ramai jawab C. Bonda Mas ni hentam juga. Okey, hentam je lah. Hentam je lah bu kan. Yang penting ada jawapan. Ada yang jawab D. Okey, Bonda Rafia. Tadi Bonda Aisyah jawab D
Bonda Rafiq Jawasi. Okey. Baik, terima kasih kepada semua. Jazakumullahu khairan atas respon. Saya suka buat soalan ni sebab nak dapatkan respon. Sebab kalau tak kan, kalau saya tak ada handphone, tak ada laptop ni, nanti macam cakap sorang-sorang. Kalau orang nampak ni dah macam tak betul kan. Jadi saya nak kena ada respon sikit lah dalam ruangan chat ni supaya saya rasa semangat sikit. Itu. Okey. Baik, jadi terima kasih kepada semua atas respon yang diberikan. Alhamdulillah. Kita doakan yang baik-baik semuanya. Jadi ibu ayah sekalian, kita tengok apa jawapan dia. Memang kita tak nafikan semuanya benda betul. Maknanya benda yang baik. Benda yang baik, benda yang bagus, kita nak buat semuanya. Tapi bila dah sampai kepada hadis, dia kena teliti. Teliti kena exactly to the point. Jangan kita kata, alah sebut je lah. Maknanya kita nak sampaikan pada orang, kita kata, saya tak ingat lah 3 wasiat tu. Saya hentam je lah apa-apa wasiatkan. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Perkara itu sangatlah dilarang. Sebab itu kita kena ambil tahu. Kita kena ambil tahu dan kalau tak tahu kita hanya berdiam cakap saya tak tahu. Itu kalau nak sampaikan pada orang. Kalau soalan jawab tak ada masalah. Okey. Jadi apa jawapan yang tepat? Kita lihat dalam hadis Al-Bukhari 1981. Ibu-ibu ayah yang mana ada handphone tu pun nak catat ke kan, nak ambil gambar. Jangan ambil gambar saya nanti bahaya viral. Ambil gambar slide tu ke, nak tulis kat mana-mana ke, buatlah catatan. Saya yakin dah percaya ramai dah tahu dah tentang hadis ni. Kan sebab kita semakin banyak pencerahan tentang hadis. Saya seronok kita tengok macam tu. Sebab kita semakin teliti bila nak beramal, kita kena pastikan okey hadis ni macam mana, kita nak amal tu macam mana. Tak adalah kita main campur aduk je kan. Kadang-kadang amalan khurafat pun kita buat. Contohlah dulu kan. Sekarang ni orang semakin celik. Alhamdulillah. Dan hujung jari je semuanya. Nak pahala ke, nak bala, hujung jari. Kalau nak pahala, tekan yang baik-baik. Kalau nak bala, tekanlah pelik-pelik. Kan? Okey, jadi apa jawapan dia? Tu dalam bahasa Arab, saya tak tulis dalam bumi pula. Siyami salah satu ayamin min kulli syahrin. Ayamin tu bukan ayam KFC McD tu. Ayam tu maknanya hari, 3 hari. Puasa 3 hari setiap bulan. Tadi saya sebutkan pertengahan bulan. Lepas tu waraka'atay duha, 2 rakaat duha. Wa an autira qabla an anam, witir sebelum tidur. Saya ulang balik. Puasa 3 hari setiap bulan, solat duha 2 rakaat dan witir sebelum tidur. Okey. So, apakah jawapan tadi? Yang mana tepat? Jawapannya adalah mana? Adalah C kan. Alhamdulillah. Yang berjaya, alhamdulillah. Tepuk tangan sendiri. Okey, yang tak berjaya, yang gagal ataupun yang salah, innalillah. Tak apa, jangan risau, kita tak ada masalah. Dia bukan dakwah SPM. Dia santai saja. Okey, so nanti lepas-lepas ni kita bolehlah amalkan kan. Kita boleh target daripada sekarang dah bibi-bibi sekalian. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan so far, nanti boleh puasa pertengahan bulan, kemudian solat duha. Saya yakin dan percaya ni, memang kita buat kuliah duha. Maknanya solat duha dengan kuliah duha tak dipisah. Kan, so maknanya lepas kuliah ni, kan ada masa kita rehat sekejap, sempatkanlah untuk solat duha. Kan, kemudian apa? Witir. Witir buat bila? Malam. Lepas isyak dah boleh buat. Sampai sebelum nak dekat subuh. Jadi tahniah, alhamdulillah. Anda semua memang terbaik. Bagus, alhamdulillah. Syukur. Okey. Okey, yang betul adalah C ya. Baik. Okey, jadi terus kita kepada perbincangan 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita dah bincang dulu beberapa sunnah. Kalau ibu bapa masih ingat lah kan. Kita biasa dengar kuliah mingguan, kuliah harian, kuliah bulanan. Saya ni mungkin kuliah tahunan kot. Tahun sekali dia datang. Tapi tak apa, bila-bila ada peluang, alhamdulillah kita bertemu. Kan? Jadi kita nak sambung ni pagi ni pada sunnah yang ke-20. Jadi saya akan share slide lah. Saya biasa memang akan share slide. Tak ada slide saya tak boleh. Sebab apa? Saya rasa tak seronok. Dia bercakap macam sorang-sorang je. Rasa macam tak nampak apa yang kita cakap. Kan? Walaupun kita ingat nak sampaikan tapi berjemaah mungkin tak nampak. Jadi sebab itu saya suka share slide. Okay, baik. Saya sharekan slide. Nanti ibu ayah boleh lihat di ruangan slide yang saya paparkan. Dan memang seperti biasalah nak snap tu boleh tak ada masalah. Okey, kejap. Okey sekejap Kita sambung pada sunnah yang ke-20. Qala al-mu'allifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Okey, ibu ayah nampak ke slide yang saya paparkan tu? Nampak Okey, baik, alhamdulillah.
Sebab saya hairan sikit ni, sebab saya share, laptop saya ada. Saya check dalam laptop saya, Google Meet ada. Dalam handphone tak ada, nampak gambar saya je. Tak tahu, mungkin Google Meet suka gambar saya kot, dapat saya instant sangat kot. Okey, baik. Jadi kita sambung pada sunnah yang ke-20 doa masuk keluar masjid dan solat tahiyatul masjid. Jadi pertama sekali tentang doa sunnah ni, kita mungkin rasa macam tak penting, kita rasa macam tak perlu pun kan. Tapi ada kepentingan dia. Kepentingan dia apa? Kepentingan kita nak beramal betul-betul tepat seperti mana Nabi SAW amalkan. Apa dia tu? Kita tengok apa hadis ni dulu. Hadis daripada, ada dua hadis. Hadis yang pertama daripada Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Iza dakhala ahadukumul masjid. Apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, falyaqul Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Maka ucaplah Allah, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Wa iza kharaj, apabila keluar, falyaqul, maka ucaplah, bacalah Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kurniaanmu. Ini hadis yang sahih ni, riwayat Abu Daud 465. Okey, ini hadis yang pertama. Kita bincang satu persatu. Saya yakin dan percaya ramai dah ibu-ibu sekalian dah tahu, dah amal pun kan doa ni ketika nak masuk keluar masjid. Cuma beberapa persoalan timbul, iaitu cara nak berdoa ni macam mana? Dalam hadis tak disebutkan nak tanda tangan ke tidak kan? Jadi dia sebenarnya dalam bab doa ada dua keadaan. Sebab doa ni ada dua keadaan. Satu, doa yang ada hajat. Kita minta yad'u bihajatin. Minta seseorang ini dengan sesuatu hajat, permintaan. Kan minta dengan sesuatu tujuan yang khusus. Okey. Satu lagi doa'u bisababin. Doa dengan sebab. Bersebab, macam solat sunat bersebab. Masuk masjid, tahiyatul masjid kan, ambil wudu, solat sunat wudu. Betul Ustaz, kalau ada pilihan raya, solat sunat pilihan raya ke? Pilihan raya tak ada solat sunat. Solat sunat raya ada. Jangan kita duduk reka-reka pula Okey. Jadi sama juga macam tu doa bersebab. Kita masuk dalam masjid, sebab masuk masjid ada doa dia. Sebab masuk tandas ada doa dia. Kan apa lagi? Sebab masuk rumah ada zikir dia. Kan? Apa lagi? Masuk kubur tak adalah doa dia, dah mati dah nak baca doa apa? Tak adalah. So banyak keadaan kita ada doa-doa yang khusus, zikir-zikir yang kita boleh amalkan. Yang mana disebutkan dalam hadis-hadis yang kita boleh jadikan satu amalan. Kan nak kata menariknya kerana Islam ni dah lengkap. Tinggal kita je nak belajar insya-Allah. Okey. So doa ni kategori dia bukan hajat. Doa ni kategori dia bersebab. Kita masuk masjid, sebab masuk tu ada doa. Kan? Bila doa bersebab, kaedah berdoa dia tidak semestinya kena tadah tangan. Kalau dalam isu doa minta hajat, permintaan, itu Al-Imam Nawawi rahimahullah sebut dalam Al-Minhaj, antara adab dia iaitu kita tadah tangan, hadap kiblat dalam wudu, dalam keadaan berwudu, menutup aurat, itu. Bila mana doa yang ada hajat. Tapi kalau doa bersebab, kalau kita perasan, kalau kita belajar nanti banyak lagi sunnah, banyak doa tu hanyalah bersebab, maknanya lafaz je. Itu nak kata menarik, sebenarnya doa ni tak semestinya menadah tangan. Cuma kita dah biasa macam tu. Kita dah biasa selama ni kalau doa je tadah tangan. Asal doa tadah tangan. Kan sampai kan orang baca Al-Fatihah pun dulu-dulu kan orang tadah tangan juga dengan harapan dia baca bahasa Arab. Sampai ada seorang ni dia bercakap dalam bahasa Arab pun tadah tangan. Orang ambil interview cakap dalam bahasa Arab, dia tadah tangan. Punyalah khusyuk, gerak-gerak kepala kan. Padahal dia cakap dalam bahasa Arab, dia berbual. Tapi kita tak faham. Akhirnya kita pun doa khusyuk kan. Tengok punyalah khusyuk macam nak menangis dah tu. Tanya apa yang faham tu, saya pun tak tahu. Saya tahu saya nak menangis je. Sebab saya rasa syahdu. Kat mana syahdunya? Kan? Okey, so nak sebut maknanya doa dia ni, doa yang bersebab dia sebenarnya hanya lafaz. Itu yang paling tepat. Tapi nak tanda tangan tak ada masalah. Boleh je dia nak tanda tangan pun boleh. Tak tanda pun tak apa. Maknanya bila ada orang tak tanda tangan, jangan kita salah sangka. Kan ini kadang-kadang berlaku tau. Bila even saya sendiri pun, bila saya masuk masjid, saya lebih biasa hanya lafazkan. Kerana saya rasa itu yang lebih sesuai nak diamalkan. Kan berbanding tanda tangan boleh, tak ada masalah tanda tangan tu. Kan, tapi sebenarnya boleh je kita buat tanpa menadah tangan. So terus kita masuk, kita lafazkan. Kan? Tapi kadang-kadang ada orang dia mempertikai.
mengatakan oh ni apa tak beradab. Itu contoh keadaan yang sebenarnya jangan tengok orang dan jangan sangka buruk. Kalau tengok sekadar kita ambil iktibar tu tak apalah. Jadi diri sendiri kan, contoh tengok orang buat benda yang salah, kita ambil iktibar. Bukan tengok orang buat salah, kita pun follow juga. Saya jadikan dia idola, buat benda maksiat. Tak adalah gitu kan. So itu ya tak apa, iktibar untuk diri sendiri. Tapi kalau tengok orang, betul pertikai. Bukan tanya ke apa kan, pertikai. Itu yang jadi salah. Jangan kita buat macam tu. Kan, jangan cepat sangka buruk. Sangat-sangat bahaya sangka buruk ni. Membawa kepada banyak ruang yang negatif maksiat. Fitnahnya kan. So sangka buruk ni fitnah. Kita mengeji orang, mengumpat orang, kadang-kadang kita menipu pun ada kerana apa? Sangka buruk yang datang. Jadi jangan sangka buruk. Contoh simple lah saya bagi tahu kan. Dalam majlis ilmu, kalau ada orang dia pegang handphone, kita mungkin mindset kita akan anggap oh dia ni main game. Ataupun dia buat benda yang tak manfaat. Tapi kadang-kadang tak semua lah macam tu. Walaupun ada je orang yang duduk belakang main handphone, keluar bunyi Mobile Legends semua. Tahu bunyi Mobile Legends ni walaupun dah lama tak main. Tak sempat, kalau sempat main juga. Kan? Tapi sangka baiklah dalam Mobile Legends tu mungkin dia cari ayat Quran ke. Dalam PUBG tu mungkin dia tengah tembak musuh, dia berperang fisabilillah. Sangka baiklah kan. Tapi itulah cerita, itu memang kita kena tegur lah sebab dia mengganggu orang lain. Tapi kalau dia buka handphone, tengok dia cari dalil Quran, dia cari hadis kat situ kan, dia menaik, dia tulis catatan, dia simpan nota. Kan kalau kita sangka buruk, tengok daripada jauh kita kata apa dia main handphone kan. Rupanya dia sedang mencatat, dia sedang merakam kan. Kan kita yang salah. Contohlah kita nak sebut situasi yang boleh berlaku pada zaman sekarang ni. Kan macam saya memang personally saya tengok ada orang main handphone, saya sangka baik je. Macam contoh ni kan, earphone jatuh bawah, saya sangka baik je. Walaupun mungkin sebab telinga saya tak berapa betul ni kan, tapi sangka baik. Kerana apa? Kerana tak semestinya kita anggap salah tu betul. Maknanya tak semestinya kita anggapan kita tu betul. Kan kadang-kadang boleh jadi salah. Sebab tu jangan kita cepat menghukum, bertanya dulu. Kan sama dalam isu ni. Kalau ada orang dia membaca doa je, melafazkan tak tanda tangan, jangan cepat kita sangka buruk. Benda tu boleh diamalkan. So contoh situasi kita datang lambat, duk ambil uduk, kita nak masuk masjid. Cuba ibu bayangkan, kita nak masuk masjid, kita bagi 3 option. Okay. Daripada yang pertama, ibu ayah nak masuk masjid, tanda tangan baca doa, hadap kiblat dulu, baca pelan-pelan ke, ataupun option kedua, terus maknanya lafaz daripada awal, terus masuk dalam masjid sebab dah mula solat dah tu. Kan? Ataupun yang ketiga, tak payah baca lah ustaz, payah sangat, kita nyanyi lagu je lah. Kan aku ada type, kalau aku like nak buat macam mana kan, yang 3 ni memang tak dipakai lah. So antara 2, so kalau dah mula solat mesti dah pentingkan pada nak dapatkan solat tu kan, maknanya nak kena segera. So kita hanya jalan terus dan kita akan melafazkan saja terus masuk sebab nak dapatkan solat tu lebih penting, lebih aula, lebih utama kan. Ini contoh keadaan. Sebab jangan kita terlalu sangat kena ikut cara yang sama setiap masa. Akhirnya kita tinggalkan rakaat, menjadi masbuk semata-mata doa je. Kan tak kena. Kan lebih utama tu pergi dapatkan rakaat tu. Kan jangan jadi masbuk, jadi muafiq dengan imam. Kan ini contohlah situasi yang mungkin berlaku. Sebenarnya saya nak sebut ni biar kita dapat buka sikit ruang fikiran kita, maknanya kena lebih berlapang dada. Jangan kita macam terlalu ni buat satu benda tu cara tu di setiap masa. Tak. Kadang-kadang kita kena fikir mana lebih penting, mana lebih utama. Kita buat dulu. Kan macam tu Okey, so doa ni mana saya dah sebut ada keluasan lah, ibu ayah boleh je amalkan walaupun tidak menadah tangan. Tanda tangan pun boleh tapi ikut situasi. Kan? Saya tengok ruang chat tadi Okey, admin Ustaz dulu surah khabar jauhi kita takut guna sembarangan. Syirik macam Al-Quran. Yelah kan ejaan tu kan. Iya tu yang letak dalam handphone. Okey. Masih admin Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang bawah. Hadis yang kedua ni daripada Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjid." Apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalliya raka'atain. Sehinggalah dia mendirikan solat 2 rakaat. Atau kama qala. Ni hadis yang sahih juga, Al-Bukhari 1167. Jadi ibu ayah sekalian, yang ni berkenaan apa? Yang ni berkenaan tentang solat sunat tahiyatul masjid. Di mana kita tahu sedia maklum masuk masjid jangan duduk lagi. Kan solat dulu,
2 rakaat. Masuk masjid ni utama, ibadah yang paling utama adalah solat dulu. Maknanya sebelum buat apa jenis ibadah pun. Kan, even kita nak iktikaf, tidur sekalipun, kalau boleh sangat sungguh-sungguh lah kita buat dulu solat tahiyatul masjid. Cuma ikutlah situasi. Contoh saya bagi situasi ya. Kita masuk masjid kan, telah tengok masa lagi 2 minit. Katalah 2-3 minit lah, 2 minit lah lebih kurang. So kita pun duk fikir ni dalam dilema, aku nak solat sunat tahiyatul masjid ke, nak solat sunat qabliyah, solat sunat subuh contoh kan. Kita duk fikir dilema, tengok masa lagi seminit. Kita fikir lagi ni, aku nak solat sunat tahiyatul masjid ke, solat tasbih pula, solat sunat subuh. Kita fikir, tengok masa pun dah habis. Okey lah, aku solat fardu je lah. Itu sajalah tu. Kan? Contoh keadaan macam tu, kita kena pilih antara dua. Antara dua ni maksudnya apa? Nak solat pada satu yang lebih utama. Jadi apa yang lebih utama? Kita pergi solat antara dua, tahiyatul masjid dengan solat sunat solat sunat subuh. Lebih penting adalah solat sunat subuh. Kerana apa? Solat sunat subuh tu adalah solat sunat yang sangat dipentingkan, kan? Yang muakkadah, yang dituntut. Satu lagi, tahiyatul masjid, bila kita dah solat apa-apa yang lain, ia dah merangkumi maksud tahiyatul masjid. Solat sunat bersebab ni, dia ada keadaan bila kita dah solat yang lain itu dia dah merangkumi solat sunat bersebab. Kan contoh macam tadilah tahiyatul masjid, datang masuk masjid, kita solat terus fardu sebab dah mula solat fardu. Solat dengan imam sekali. Solat itu dah merangkumi dengan solat sunat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, dah tengok masa lagi 2 minit tadi kan. Kita nak solat apa ni? Kan jadi solat sunat subuh contoh, solat sunat qabliyah apa-apa fardu. Jadi solat sunat tu dah merangkumi tahiyatul masjid. Ala kulli hal yang penting masuk masjid jangan duduk. Sila masuk jangan duduk. Bukan sila masuk main handphone. Sila masuk tidur kat belakang. Bukan. Kan sila masuk jangan duduk. Tapi buat apa? Buat main pula dah. Solat dulu kan, solat dulu 2 rakaat. Begitulah. Jadi kita amalkan perkara ni secara berterusan. Okey, itu satu. Satu lagi berkenaan tentang kaedah tentang solat sunat tahiyatul masjid ni. Kalau kita duduk sebentar, kita bangkit terus. Sempat lagi boleh kita amalkan macam tu. Tapi kalau dah duduk lama, dah baca Quran, dah berzikir, dah siap tidur dah, lepas tu baru teringat aku tak solat sunat tahiyatul masjid. Waktu tu dah luput, expired dah. Solat sunat tu yang bersebab tu dah expired. Sebab dia kalau dah duduk, tempoh masa yang lama tu dah habis lah. Kadang ada tidur semua tiba-tiba bangkit, aku baru teringat lah. Kalau nak tahiyatul masjid, tak buat tahiyatul masjid. Betul dah macam mana ni? Mu'alim dah pesan tak boleh solat sunat tahiyatul masjid. Tu mu'alim pesan. Kan, aku bijak sikit, aku keluar dulu lah. Keluar balik jap, masuk balik masjid. Solat sunat tahiyatul masjid. Tak kira lah. Dia kalau keluar tu betul-betul berpisah daripada keinginan niat kita nak kembali ke masjid. Contoh memang kita dah solat, balik rumah. Kan, itu lain. Itu dah berpisah daripada masjid tu. Ni kalau memang niat dia keluar nak masuk balik, itu tak kira. Itu tak boleh. Tak valid tak valid. Jadi kalau betul-betul dah kita keluar, contoh kita pergi beli apa-apa barang, betul kita balik rumah, kan, kita maknanya memang niat tu berpisah, ada urusan lain. Betul datang balik, tiba-tiba dah ada balik ke masjid. Solat dulu lah tahiyatul masjid, itu tak apa. Sebab dia dah berpisah, niat itu dah berpisah. Tapi kalau niat dia memang aku nak keluar kejap, aku masuk balik. Ingat main trik-trik ni apa? Allah tak tahu ke? Kan, itu tak valid tak valid. Jadi ikut pada keadaan. Satu lagi, saya nak share satu lagi kisah berkenaan tahiyatul masjid. Mungkin ramai dah tahulah antara kita, saya nak sebut lagi sekali. Berkenaan dengan yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari 9.0. Saya tak letakkan hadis dia. Kalau siapa yang nak tengok tu boleh rujuk dalam kitab ataupun dalam Google lah. Tulis je Al-Bukhari 9.0 akan keluar. Kisah ni menarik kalau kita pernah dengar, yang mana seorang lelaki nama dia Sulaik bin Al-Ghatafani, dia datang ke masjid ketika Nabi sedang berkhutbah. Kan, yakhtubun nas. Nabi sedang berkhutbah di hadapan manusia, di hadapan ramai. Jadi Sulaik ini apa yang dia buat? Dia terus duduk. Dia masuk masjid, terus duduk. Maknanya kita boleh faham anggapan dia penting dengan khutbah tu berbanding solat, kan. Tapi lagi menarik, Nabi tegur. Ketika khutbah Nabi tegur. Kan, Nabi tanya, bukan Nabi terus hukum, Nabi terus kata solatlah kau tak bergunanya budak, tak macam tu. Nabi tak begitu. Nabi akan bertanya dulu.
Kan, kami tanya dulu, as-salaita ya fulan, adakah kamu dah solat wahai fulan? Lepas tu beliau berkata, la, maknanya belum lah, tidak, belum. Nabi pun sebutkan dia, kum farka. Berdirilah kamu, rukuklah. Dalam riwayat lain, berdirilah kamu, kum farka raka'atain wa tajawaz fihi. Atau kama qala, berdirilah kamu, rukuklah 2 rakaat dan ringkaskan pada kedua. Jadi ini yang menarik. Sebab apa? Ikut logik kita bakal anggap masuk masjid dan mula khutbah. Kan, duduklah dengar khutbah. Kita fikir logik kan. Sama dengan majlis ilmu. Kita masuk masjid, majlis ilmu ni ada. Mesti kita fikir ikut logik lah. Kita rasa majlis ilmu lagi penting. Kan, dan apa kita buat? Kita akan turun duduk. Kaedah tu kurang tepat sebenarnya. Kaedah tu kurang tepat. Yang tepatnya adalah masuk dulu, kan, solat dulu tapi ringkas. Ringankan solat. Ringkaskan solat. Khafif. Apa maksud ringkas? Buat sekadar rukun je. Jangan waktu tu lah nak baca surah Al-Baqarah, Ali Imran semua tak ada. Tak sempat dah, tak boleh dah. Kan? Kita buat, ringkaskan, sekadar rukun saja. Rukun ni apa? Kan? Contoh, kita angkat takbir, iftitah tak payah baca. Allahu Akbaru Kabira. Bukan Akbar Kabira, Akbaru Kabira. Tak ada, tak payah iftitah. Kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan A'udzubillahi minasyaitan yang rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pun tak payah baca. Lepas tu apa? Bacalah Al-Fatihah. Tapi bukanlah sebut Al-Fatihah. Betul rukuk Allahu Akbar. Bukan macam tu lah. Itu ringkas sangat tu. Kan? Buatlah apa Al-Fatihah tu, bacalah penuh. Daripada awal Bismillah yang pertama sampailah akhir. Lepas tu surah iringan tak payah baca. Surah yang lepas Al-Fatihah tak payah baca. Betul rukuk. Rukuk baca apa? Ringkas Subhanallah kan. Itu pun sebenarnya buat syarat. Yang penting rukuk dengan tamakninah. Tenang. So nak yakin tamakninah, sebut Subhanallah. Paling ringkas. Betul i'tidal. Betul sujud. Subhanallah. Duduk antara dua sujud. Sujud balik Subhanallah. Kan? Betul? Samalah rakaat kedua pun sama. Lepas tu sampai tahiyat akhir. Tahiyat akhir sampai mana? Sampai selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan sebenarnya tambahan tu pun wa ala ali Muhammad pun sunat abaat kan. Tapi nak cantik sebutlah penuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu bagi salam. Itu kita buat ringkas je. Maknanya paling kurang, lebih kurang lah dalam 2 minit je. Apa buktinya ni Mak Ani kata 2 minit? Saya pernah cuba. Memang syok tu lain macam. Seronok. Sebab dia pendek je. Tapi kita buatlah waktu yang sesuai lah. Kan, contoh masuk masjid, tengok lagi 2 minit nak iqamat. Kan, jangan kita nak berdiri je. Ada orang dia berdiri je. Berdiri tunggu. Kata nak dapatkan tahiyatul masjid, dia berdiri je. Lepas tu pergi solat fardu. Padahal masa 2 minit, sempat lagi sebenarnya. 2 minit tu sempat. Dia 1 rakaat sama dengan 1 minit. Sempat. Saya pernah cuba. Jadi, keadaan macam tu, buat. Tapi kalau dah 30 saat, semua tak adalah. Itu memang tak sempat dah. Jalan pelan-pelan nak pergi dapat sah pun dah cukup masa lah. Kan? Kalau memang adalah 2 minit tu lebih kurang tu, rasa yakin sempat, pergi. Kan? Ada setengah tempat pula, dia ada masa. Tapi tak ikut masa. Dia ada masa tu 2 minit, 3 minit kan. Tapi dia tak ikut masa. Dia tengok jemaah. Kalau tempat macam tu kita pergi, solat je lah. Masuk je, 15 minit pun solat je. Sebab dia tengok jemaah. Tapi janganlah lambat-lambat pula. Tahu tentang apabila tengok kita kan. Tengok-tengok kita pun buat lambat-lambat. Gerak-gerak kepala lagi lah. Khusyuk sangat kan. Tak sesuai lah kan. Sebab kita dah tahu dah orang nak solat fardu. So jangan kita pula yang menyebabkan orang lambat. Kan. Jadi kita solat je tapi ringkaskan solat. Itu kaedah dia. Kan. Kita biasa dengar solat masuk masjid jangan solat kan. Masuk masjid terus duduk sebab majlis ilmu lagi penting. Itu sebenarnya fatwa tu ataupun kita kata pandangan tu sebenarnya kurang tepat. Sebab ada hadis yang jelas Nabi menegur seorang sahabat Sulaik bin Al-Ghatafani untuk solat dulu sebelum duduk. Ini khutbah ni syarat sah nak solat Jumaat. Maknanya lagi penting pun Nabi sebut macam tu. Apatah lagi majlis ilmu. Kan lagi kita kena buat. Tapi jangan lambat-lambat lah, dia ringkas. Satu lagi bila nak solat, janganlah pergi dekat depan dengan penceramah tu. Dia baru datang daripada belakang, datang pergi depan penceramah solat depan dia. Pernah berlaku kat saya. Dia datang depan saya. Saya pun sebut dalam ceramah tu kan. Saya kata kita ni kena mati juga. Sebab apa? Sebab saya ni dah semata di mayat ni. Kan? Sebab orang tu solat depan kita kan. Kita pun rasa tengah berceramah nak pandang jemaah. Ni dia datang pula seorang hamba Allah ni solat depan kita kan. Solat pula saya sujud bagai berdiri balik. Rasa macam jadi mayat dah. Memang betul jadi mayat. Memang depan-depan. Memang beza soft, satu soft je.
dengan saya punya dengan meja penceramah tu. Memang saya tak lupa lah, itu dah lama berlaku, memang tak lupa. Sampai sekarang saya masih ingat benda tu. Jadi ini tak sesuai sangat, langsung tak sesuai. Sebab dia macam tidak menghormati penceramah. Kan, bahkan kita tak fikir ke kan, tak fikir ke keadaan jemaah pun nak tengok penceramah. Kan, penceramah pun nak tengok jemaah. Takkan kami penceramah nak tengok hamba Allah tu, jemaah belakang tengok hamba Allah juga belakang tu kan. Jadi tak sesuai. So kita kena ingatlah benda tu kan. Kita kena melihat kepada kesesuaian. So datang lambat ni solat kat belakang, jangan solat depan-depan, ganggu orang lain kan. Apa tak lagi depan penceramah lagi dah ganggu. Itu mungkin bagi clue lah tu kan, suruh berhenti lah kot. Lambat sangat bercakap ni kan, bebel kerjanya. Suruh berhenti kan, solat depan kita. Kita pun dah bersalah dah. So tak bagus lah, tidak patut macam tu. Jadi ini contohlah keadaan yang kita nak solat tahiyatul masjid yang kita patut buat. Cuma kalau memang dah lambat, tak apa, masa-masa jangan duduk lagi, terus pergi solatlah fardu dengan imam. Kalau dah mula solat kan, angkat takbir je dah iqamat dah dilaungkan, berhenti solat. Kalau dah solat, katalah dah sujud, dah masuk rakaat kedua baru iqamat, masa tu cepatkan lagi, segerakan solat. Sebab tu memang kena segera kan, kena segera. Jadi memang itu kaedah dia. Kan, tapi kalau baru angkat takbir tu baru iqamat tu dah memang kena berhentilah, sebab dia baru mulakan solat. Dia tak masuk lagi pun rukun-rukun yang lain. Kan, dia lebih kurang macam mana? Dia ambil anggaran dia kalau dah dalam satu rakaat baru angkat takbir, tak pindah rukun langsung. Baru Fatihah tak habis lagi dah iqamat, berhenti. Tapi dia macam kita kira rakaat lah kan. Rakaat kan dia kira daripada rukuk kan. So kalau kita dah rukuk, betul yang tidak, betul imam tu Bilal tu iqamat. Waktu macam tu teruskan solat, tapi cepat sikit. Sebab biasanya sempat lagi kita nak ambil, kita nak dapatkan jemaah. Biasanya sempat lah. Tapi kalau baru angkat takbir, baca Al-Fatihah, tiba-tiba dah Bilal iqamat, memang kena berhenti. Itu yang sepatutnya. Yang kita patut, kita kena ingat, kita kena amalkan lah. Okay, baik, tengok ada ruangan chat, ada yang tanya ke? Kalau hari kuliah duha, boleh sunat ke solat tahiyatul masjid combine? Boleh. Ni contoh keadaan. Kita datang kuliah duha, katakan fizikal kan. Okey, kita nak solat, tengok jam ni, katalah 8.30 tadi kan. Okey, kita nak solat apa ni? Solat duha ke tahiyatul masjid? Kan? So, contoh tak sempat dah, memang masa dia singkat. So, satu solat je boleh buat. Masa tu pilihlah duha. Sebab duha tu dah merangkumi tahiyatul masjid. Kan? Tapi kalau tahiyatul masjid, dia tak merangkumi dengan duha. Tahiyatul masjid hanya bersebab je. Kalau duha tu, dia tu ingat kan, kita solat duha berserta niat, maknanya keadaan kita masuk masjid. Kan dia dah merangkumi yang solat sunat bersebab ni. So kita niatkan duha, dan automatik duha tu akan merangkumi tahiyatul masjid. Macam contoh kita datang awal sangat, pukul 8 datang, 8.30 baru mula. Ada masa banyak, kita pun sanggup solat banyak. Solatlah dua-dua tahiyatul masjid dulu, tu solat duha. Macam tu. Kita ikut kepada keadaan. Macam tu. Itu cara kita nak beramal. Jangan pernah syok sendiri. Amal ibadah jangan syok sendiri. Ikut pada ilmu. Kan, ikut pada ilmu. Kalau syok sendiri itulah macam-macam orang kata bercara yang pelik-pelik, dan sebenarnya bila kita tengok pun kita syok sendiri kan. Maknanya bagi dia je yang betul. Padahal daripada sudut ilmu tu jadi salah. Kan, itu jangan begitu. Sebab itu kita kena belajar sebelum kita amal. Baru kita tahu, ni cara beramal. Kalau syok sendiri, akhirnya apa? Bila orang tegur, dia tak nak terima. Dia kata, saya dah biasa macam ni, saya rasa ni dah betul. Mana boleh rasa-rasa? Agama ni ikut kepada apa yang telah disampaikan secara wahyu. Bukan kita yang buat sendiri, kita yang syok sendiri. Itu yang jadi salah tu. Kan? Macam isu-isu kita boleh ambil lah kan, isu-isu semasa kan. Macam contoh mandi sunat. Mandi sunat ni ikut pada dalil, ikut pada hadis apa yang disebutkan. Ni kan semua benda nak jadikan sunat. Kan ada pilihan raya, mandi sunat pilihan raya. Hari ni hari Ahad ada kuliah duha, mandi sunat duha. Mana datang macam tu? Tak ada. Kan? Dia tak boleh niat, dia tak ada sunat tak ada. Dia kalau sebut sahaja aku mandi kerana Allah, memang boleh. Memang itu adalah mandi yang harus. Bersihkan badan kita, nak bagi wangi, kan, tak mau menyusahkan orang lain, kita nak bersemangat motivasi, itu memang boleh pun, memang itu ada tuntutan dalam syarak. Yang tak boleh sebut sunat tu kan, maknanya kita sebut sunat kerana sesuatu sebab yang tidak disebutkan dalam dalil. Tak boleh tu. Kita pula yang create satu amalan sunat secara khusus. Okey, solat sunat duha, mandi sunat duha, tak ada tu kan. Solat duha ada sebab dalam riwayat disebutkan. Mandi solat duha tak ada. Mandi pilihan raya tak ada. Apa lagi? Mandi sebab nak mandi. Ada pula mandi sebab mandi.
Macam mana tu kan? Itu lagi tak ada lah. Jangan buat pelik-pelik lah. Jadi macam-macam datang yang pelik akhirnya jadi kucak-kacir. Agama jadi berserabut. Macam kartun dah kejap tu kejap ni. Kan, macam orang kata dengan apa ni kan? Macam ni. Macam kata havoc dengan agama ni. Padahal agama ni dah sempurna dah. Yang kita je nak belajar. Kita je nak amal. Sebenarnya nak sebut kaedah tu kita kena faham. Baik. Jadi itu tentang sunnah yang ke-20. Itu baru dah 40 minit dah. Okay, kita lihat seterusnya. Saya kira ni terakhir lah. Sebab dia agak panjang ni. Solat sunat witir. Bincang ni pun memang cukup masa lah ni. Okey, baik. Jadi kita sekalian witir. Witir. Kita sebut maksud witir dulu. Witir dalam hadis At-Tirmizi nombor 453. Disebutkan dalam hadis tu Nabi SAW bersabda, Al-witru laisa saya dah hari dikata Al-witru laisa bihatmin ka salatikumul maktubah. Witir ni tidaklah seperti kebiasaan solat yang difardukan ke atas kamu. Walakinna sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, qal innallaha witrun yuhibbul witr fa'awtiru ya ahlal Quran. Atau kama qal. Sesungguhnya Allah itu witir dan suka pada witir. Maka witirlah wahai ahlul Quran. Ini yang disebutkan dalam hadis At-Tirmizi 453. Apa yang menariknya juga sekalian? Menariknya tentang witir ni disebutkan istilah dia. Macam siapa nak sebut? Apa ya ukhti Amira sebutkan ganjil kan? Witir itu maknanya ganjil. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Allah itu esa kan? Allah itu ganjil, tunggal. Dan Allah suka pada keganjilan. Maknanya dalam kiraan yang ganjil, dalam cara yang ganjil. Ganjil ni bukan pelik saja. Bukan kita sebut weirdo apa, bukan pelik tu. Ganjil ni dia lain daripada lain. Sebab itu Islam, bila datang Islam kan, kita lihat dia dia telah memansuhkan syariat yang terdahulu. Sebab dia adalah satu agama yang baru, yang merangkumi keseluruhan kehidupan. Kan, yang mana dia khusus Islam ni. Dia tak ada macam, ambillah Yahudi sikit, ambillah Nasrani, Taurat sikit, Injil sikit, tak ada. Dia adalah satu benda yang memansuhkan yang lain, yang baru. Kan, dan automatik sampai sekarang pun kita lihat dia akan beza daripada agama yang lain. Contoh puasa Ashura lah. Kita nak beza daripada Yahudi, kita tambahkan satu hari. Kan nak bagi beza. So ganjil dan kita anggap pelik je. Ganjil ni sebenarnya special. Special, istimewa. Lain daripada lain. Itu. Tapi kita biasa anggap ganjil tu macam pelik, macam nampak macam asing sungguh kan. Datang Islam dengan ganjil, akan sudah pun dengan ganjil. Bukan maknanya ganjil tu macam pelik, macam unik. Contoh ini sebut unik. Saya dah lupa dah bahasa-bahasa ni. Kan lama dah tak duduki SPM kan. Lama tak ambil exam BM. Syariah Syariah Usuluddin kan. Dah lupa dah bahasa-bahasa ni. Maknanya dia unik lah, special lah, unik special. Okey, baik. So hadis tentang witir tadi menyebutkan Allah suka pada ganjil. Allah itu ganjil dan Allah suka pada ganjil. Jadi sebab itu witir tu dia adalah maksud dia adalah satu. Ada tu mu'alim yang biasa Nabi buat 3 rakaat tu apa dia? 3 rakaat tu nanti kita bincang nanti lah kan. 3 rakaat tu yang 2 tu yang pertama adalah syafa'. Syafa' tu maknanya genap. 1 tu witir. Dan sebenarnya kalau ikut niat ada beza sikit lah. Kalau ikut niat syafa' ni kena sebut syafa'. Syafa' lil witri, musalli sunat syafa' lil witri. Ataupun musalli sunat syafa' je. Rak'ataini lillahi ta'ala. So witir tu maknanya ganjil. Maknanya mesti 1. Dia ganjil dalam kiraan yang ganjil. Jadi kalau kita nak buat lebih, contoh kita buat 3 ke 5 ke 7 memang boleh. Sampai 11 tu boleh kan. Tapi kaedah kita nak buat bukannya terus campur kan. Malah ada 11 rakaat 1 salam. Dia mesti kaedah dia 2 rakaat 1 salam. Kita buat 2 akhirnya tu 1. Kan bukan 1 dulu baru 2 tak. Dia mesti 2 akhirnya 1. Maknanya niat dia mestilah rak'ataini kan 2. Akhir tu 1. Jadi keadaan kalau kita niat witir, usolli sunatal witri. Saya aku solat sunat witir rak'ataini 2 rakaat. Macam kita rasa pelik kata witir. Tiba-tiba rak'ataini 2 rakaat. Kata witir ganjil. Betul niat 2 rakaat. Saya rasa bukan solat awak yang witir ni, awak yang witir ni. Pelik sangat ni. Kan? Jadi sebab itu sebenarnya niat dia adalah syafa'. Usolli sunatal syafa' lil witri. Saya aku solat sunat genap. Syafa' tu genap.
Kena untuk witir nanti. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya kalau amalkan juga niat witir 2 rakaat tak salah. Cuma kalau orang Arab dengar kan dia rasa pelik lah. Memang dia pelik kan. Mu yang pelik. Bukan solat witir tu yang kita rasa pelik. Mu yang pelik. Kan sebab apa? Sebab kata witir tapi buat 2 rakaat. Kan orang yang faham tu dia tahulah. Tapi kita ni mungkin tak berapa tahu. Akhirnya kita pun khusyuk je lah. Tapi tak tahu apa kita sebut. Kan sebenarnya kalau boleh ubahlah. Kita ubah sebutlah syafa'. Saya personally bila saya solat witir masa bulan Ramadan kan kita buat witir dengan jemaah kan. Saya biasa ni saya akan sebut. Kita akan niatkan syafa'. Bila sebut syafa' tu masing-masing muka tu nampak muka tu beza tu. Sebelum tu dia relax je pandang kita kan. Lepas tu sebut dia syafa' kan. Tak tahu dia fikir apa lah. Lepas tu beritahu lah syafa' tu adalah kena. Kan syafa' tu adalah kena dan saya sebutkan niat dia. Sebut dalam bahasa Melayu saja aku solat sunat syafa' untuk witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan saya sebut juga, bagi siapa yang rasa hairan sangat, pelik sangat, tak keruan kan. Tak apalah, niat adalah witir 2 rakaat. Tak ada masalah. Sebab apa? Yang pasti solat tu memang kita buat 2 rakaat. Telah ditakyinkan 2 rakaat. Kan? Jadi maknanya kita nak witir nanti, satu tu kemudian. So tak ada isu lah niat itu, dia tetap menepati kepada dalam perbahasan niat. Bukan kata sampai kita mengubah maksud apa kata apa dia punya al-qasdu tu lain tak. Kita dah menentukan dah takyinkan kepada 2 rakaat. So tak ada isu. Cuma dari istilah tu salah lah. Bukan istilah tu witir. Istilah tu kita panggil syafa'. So maknanya Ustaz, kesimpulan untuk maaf nak celah sikit. Betul tak ada sebab saya pernah dengar yang kalau witir 2 rakaat ni ada yang berniat macam ni. Saja aku solat sunat mukadimah witir. Betul tak Ustaz? 2 boleh, rakaat tu. betul juga, boleh juga. Boleh? InsyaAllah. Boleh juga. Itu pun boleh diamalkan. Sebenarnya niat tu dia tak dikhususkan. Cuma atas ijtihad ulama memberikan definisi ataupun istilah yang berbeza. Boleh niat mukadimah witir boleh, niat syafa' terus pun boleh, bahkan niat witir terus pun tak apa. Tak ada masalah. Cuma yang paling tepat tu kalau ikutkanlah antara mukadimah ataupun syafa'. Muqaddimah ni permulaan kepada witir kan. Syafa' ni genap ikut seperti dalam hadis. Sebab dia ada hadis tu. Hadis yang disebutkan Nabi asingkan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu membezakan, mengasingkan baina syafa' wal witir. Antara syafa' dengan witir. Daripada situ yang diberikan istilah syafa' tu genap. So sebab itu kita pakai syafa' dalam niat. Tapi tak ada masalah. Still boleh juga kita amalkan muqaddimah pun boleh. Yang penting dia adalah bukan witir yang khusus satu tu. Dia nak permulaan witir. Sebab tu penting sebut rakaat ini tu. Kita telah menentukan rakaat tu. Kan? Lepas tu kita akan solat. Boleh? Terima kasih kepada Ufti Amira atas soalan yang diajukan. Baik. Jadi itu tentang niat. Kita tentang niat. So, maknanya kalau rasa macam pening rasa ibu saya rasa macam apa dia macam banyak benda yang saya paksa lah. Dia tak buat dari soalnya ni pula. Relax. Tenang dia. Cuma niat adalah witir 2 rakaat. Boleh, tak ada masalah. Boleh je insya-Allah. Baik. Okey, kemudian kita lihat kepada hukum. Hukum ni menarik sikit ni. Hukum dalam mazhab Hanafi. Share sikitlah, bukan suruh tukar mazhab. Ada skala ilmu. Mazhab Hanafi ni mereka berpegang pada hukum wajib. Hujahnya Nabi tak pernah tinggal. Solat witir Nabi tak pernah tinggal. Sebab witir kan sebahagian daripada qiyamul lail. Nabi kan tak pernah tinggal qiyamul lail. Maka memang Nabi tak pernah tinggal witir. So hujah mereka yang mazhab Hanafi, mana belajar fiqh daripada kecil daripada mazhab Hanafi ni, mereka wajib kena buat. Kalau tak buat berdosa. Memang kena buat. Kalau ibu ayah perasan, kalau pergi ke surau, macam kat Selangor ni ada satu surau yang saya kenal lah. Saya selalu pergi kuliah sana. Mana mereka amalkan mazhab Hanafi. Solat mereka mazhab Hanafi. Macam maghrib tu, azan terus solat. So kalau orang yang tak pernah pergi sana, dia kalau tunggu 10 minit kan, tunggulah dulu 10 minit baru pergi solat. Dia pergi boleh. Sampai-sampai tu, orang dah bagi salam. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun kat luar ni bengang ni. Kita pun bengang betul kan. Kita pun jawab, Waalaikumsalam. Apa awal sangat solat. Laju betul solat. Bukan laju, dia mula awal. Sebab dia tak ada qabliyah maghrib tu. Dia berpegang pada tak ada qabliyah maghrib. Dan lepas isyak ni, pakar-pakar ramai akan solat witir sebelum mereka balik. Ini apa yang saya perhati sendiri, apa yang saya tanya sendiri dengan pengurusan surau tu.
memang disebutkan dalam mazhab Hanafi adalah wajib. Maknanya mereka wajib buat. Okey, kita ni pula mazhab Syafi'i, kita ni hukum sunat muakkadah yang dituntut. Yang dituntut. Maknanya apa? Maknanya Ustaz, kita enjoy lah, tak payah buat, sunat je. Kan, sunat tak payah buat lah. Bukan macam tu. Kan, kita ambil lah semangat. Kita buat tadi mazhab Hanafi, mereka wajib. So kita ni memang tak kira wajib, tapi kita ambil semangat tu, kita buat. Kita buat juga. Kalau boleh kan, bagi yang kita tak berapa istiqamah, kan, mula daripada tahun hijrah yang baru ni, kita jadikan istiqamah. Seperti mana saya sebutkan tadi dalam hadis kan, wasiat Nabi tu. Salah satu daripada 3 kan, yang ketiga tu witir. Kan, witir sebelum tidur ni bagi khusus orang yang tak biasa solat malam. Ataupun dia tak boleh bangkit. Dia takut bila bangkit pagi tu dah masuk subuh. Bukan masuk kubur, dah masuk subuh. So dia takut tak sempat solat sunat witir. Maka dia pun solat siap-siap pada malam. Boleh, tak ada masalah. Maka memang waktu tu boleh. Kan, tapi syarat dia kena solat fardu isyak dululah. Baru solat witir. Fardu tu wajib. Lepas fardu boleh buat witir. Maknanya kalau tinggal ba'diyah pun tak apa. Tinggal ba'diyah isyak, selepas isyak pun tak apa. Sebab kalau kita banding antara dua, contohlah kita kena emergency ni, nak kena cepat. Tapi kita sempat satu solat je. Aku nak solat ba'diyah ke, solat selepas isyak ke, nak solat witir. Kita buat satu kata apa, macam kita fikir balik apa yang sesuai. Kita fikir ikut diri kita lah, ikut kita punya situasi. Katalah kita memang tak sempat nak witir dah. Balik rumah tak sempat kan, ada urusan apa-apa lah, kecemasan kan. Pagi pun takut tak sempat juga. Kita berfikir-fikir, aku nak buat apa ni kan, nak solat sunat lepas isyak ke, nak witir. Okey, aku tahu dah. Kan keputusannya adalah aku nak tidur terus. Itu payahlah. Kalau boleh antara dua tu, pilih witir. Kan witir. Sebab apa? Witir lagi penting. Kalau ba'da isyak, mana-mana mazhab pun tak sebut jadi wajib. Witir ni sampai ada mazhab mengangkat ia sebagai wajib. Mazhab Hanafi ni beza sikit lah. Dia ada fardu dengan wajib ni beza. Fardu yang 5 waktu. Yang wajib ni antaranya amalan yang perlu dibuat, wajib bagi mazhab mereka je adalah witir. Salah satu yang lain adalah berkenaan dengan korban. Itu wajib bagi mereka yang mencapai syarat yang sangat minimum. Sangat minimum, wajib kena buat. Walaupun satu bahagian. Kena ambil. Macam kita ni tetap sunat. Betul kerana kita ni naik lemak sangat. Kan, makan ni banyak tapi tak buat pun korban tu. Contohlah, bukan ibu-ibu lah, mungkin saya lah tu. Kan, dulu perut ni dua tingkat je, sekarang dah 3 tingkat dah. Maknanya berlapis-lapis pula kan. Ada kuih lapis je, perut lapis pun ada. Jadi, faktor kita bukan kata tinggalkan terus kan, kita buatlah, ambil mana boleh kita buat. Macam witir ni kalau boleh buatlah. Biar sekalian sama-sama kita buat. Saya alhamdulillah saya cuba istiqamah. Kan, paling-paling letih, penat, tak sempat pun kata apa juga alasan, satu jangan tinggal. 1 rakaat pun boleh. Okay. Bila nak buat? Awal boleh sebelum tidur. Saya sebut tadi dah. Kenapa? Kerana tak boleh bangkit pada pagi. Takut tak boleh bangkit. Maknanya orang yang mengantuk kan. Satu lagi pertengahan malam, dia terbangun malam. Terbangun kan, lepas tu dia tak nak tidur. Solat dulu 2 rakaat, solat dulu witir kan. Kemudian satu lagi hujung malam. Ni yang Nabi biasa buat. Kalau boleh kita ambil yang ni, yang hujung ni. Tapi kalau kata tak mampu sangat, ambillah pada awal malam. Okey, ni semua ada hadis, saya tak sebutlah jadi panjang nanti, takut jadi kuliah zuhur nanti. Dia ada hadis-hadis saya berikan. So ini adalah rujukan dia lah yang menyebutkan setiap kepada waktu ni ada dia punya hadis. Kan sunat khusus pada awal ada hadis yang disebutkan sebelum tidur. Sunat pada pertengahan ada hadis Al-Bukhari 1154 Nabi sebutkan tentang solat malam. Kan bila bangkit, mengigau, kan kita amalkan zikir, kita ambil wuduk dan solat. Ni bagi yang mampulah, so buat pertengahan malam. Satu lagi hujung ni yang biasa Nabi buat. Nabi akan tutup dengan witir. So semua ni ada sunat-sunat dia yang dikhususkan. Ala kulihal bebas, nak buat bila-bila pun boleh antara malam-malam tu. Kan? Lepas waktu isyak boleh buat. Okey, kebetulan rakaat saya dah sebut tadi, ada kurang 1. Maknanya orang yang susah, tak sempat dan rasa macam mungkin ada macam-macam halangan kan, bagi malas lah, letih lah, penat lah. So buat 1 rakaat. Ustaz kalau nak diskaun lagi boleh Ustaz. 1 rakaat tak nak buat, nak diskaun lagi. Boleh. Ambillah 0 rakaat. Tak payah buat lah. Dah 1 rakaat pun duduk berkira kan. Dah berapa lama je? 1 minit 2 je. Kan? So sebenarnya kita boleh buat kan. Cuma nak tak nak je. So kalau boleh kita buat lah.
kita buat. Lepas tu ada surah-surah yang khusus disebutkan, surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama ni yang biasa juga diamalkan. Kan? Lepas tu rakaat kedua ni kalau kita buat 3 rakaat lah. Rakaat kedua baca Al-Kafirun. Rakaat ketiga yang ganjil asing tu, kita boleh ada 2 pilihan. Nak baca Al-Ikhlas sahaja pun boleh, nak baca 3 kul pun boleh. 3 kul ni bukanlah suruh sebut kul. Betul, Allahu Akbar. Ustaz kata, mu'alim kata 3 kul, saya bacalah kul. Itu memang nak cari pasal lah tu. Bukan begitulah, bacalah 3 kul tu lah kan. Kul huwallah tu Al-Ikhlas, lepas tu kul a'udzu birabbil falaq, al-falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Bacalah penuh. Kalau rasa nak ringkas, nak simple, 1 kul je. Kan? Kul apa? Kul huwallahu ahad, Al-Ikhlas sampai habis. Sampai habis. Al-A'la tadi panjang kan? Kita rasa tak mampu, bacalah beberapa ayat. Kan? Baca berapa ayat ni kan? Kita jadi imam contoh kan? Bacalah berapa yang mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allahu Akbar. 1 ayat aja. Kalau 1 ayat jadi imam tu pada-padalah Kristian makmum tu. Kan? Kalau dah bagi masa tak apa nak baca Al-Fatihah. Yang ni tak bagi masa terus mula Sabbihisma rabbikal a'la. Makmum dah happy dah ni. Oh panjang surah ni. Lah 1 ayat je. Lepas tu Allahu Akbar. Habis masing-masing duk bising kat belakang nanti kan. Sebab apa? Menyusahkan jemaah. Kita fikir-fikirkanlah. Kalau jadi imam lah. Kalau solat sendiri tak ada masalah. Imam tak baca pun tak apa. Kan? Tapi yang penting Al-Fatihah lah. Jangan tak baca langsung pula kan. Tak sah solat tu. Okay, lepas habis solat, kita disunatkan untuk berzikir. Saya tak tulis kat sini ya. Zikir dia saya sebutlah. Subhanal Malikil Kudus. Kita ulang sebanyak 3 times. Speaking sikit. Subhanal Malikil Kudus. Pertama, Subhanal Malikil Kudus. Kedua, Subhanal Malikil Kudus. Ketiga. Bukanlah sebut pertama 2, 3 tu. Maknanya sebutlah, ulanglah sebanyak 3 kali. Itu selepas solat. Itu yang paling khusus tentang witir. Lepas baca zikir tu baru kita istighfar. Sebab apa? Itu adalah khusus kepada witir. Istighfar tu solat yang lain-lain. Dalam witir ni khusus zikir yang Nabi ajar, Nabi amalkan adalah Subhanal Malikil Kudus. Amalkan zikir. Lepas 3 kali baca istighfar. Okey, saya beri contoh lain. Kita pernah dengar kan, ada orang pernah sebut, kata lepas solat kan, kita sebutlah Alhamdulillah. Kan, sebab apa? Sebab kita bersyukur kepada Allah. Kan, kerana Allah bagi kita nikmat Islam, nikmat iman. Kan, Allah bagi kita hidup lagi sampai sekarang. Kan, ada pula orang sebut, sujud syukur lah lepas tu. Sebab apa? Bersyukur kepada Allah ni, macam-macam Allah beri. Kita masih hidup lagi, ya Allah, kita bersyukur, sujud syukur. Habis sujud syukur, duduk balik. Duduk balik, bersyukur lagi lah. Allah bagi kita nikmat lagi lah, sujud lagi. Duduk lagi, bersyukur lagi, sujud lagi. Sampai ke sudah tak habis. Kan? Sebab apa? Kaedah, konsep sujud syukur tu kita tak faham. Sujud syukur ni bila dapat nikmat yang bukan berterusan, nikmat yang mengejut. Kan? Ini dah dibincang oleh ulama dah lama dah. Yang boleh buka dalam artikel Jabatan Mufti, boleh tengok dalam fatwa Jabatan Mufti masing-masing kan. Memang dia telah disebut, dia dapat nikmat yang mengejut ataupun dihilangkan balak secara mengejut. Maknanya berlaku tanpa diduga. Kalau nikmat berterusan tak ada. Sujud syukur. Sama juga tadi Alhamdulillah tu. Alhamdulillah tak salah, tak kata salah. Tapi adakah itu yang Nabi amal secara khusus? Disebut dalam hadis tak ada begitu. Lepas solat, Nabi akan beristighfar dulu. Itulah sunnah yang paling utama. So kenapa kita nak buat satu amalan pula? Jadi saya pun buat satu amalan lah. Lepas solat, sebut dulu inna lillah. Sebab apa? Ingat mati. Kan? Boleh kan macam tu? Masing-masing buat amalan. Nanti yang ukti sebut, lepas solat, sebutlah Masya Allah. Kan sebab apa? Kita ingat apa yang Allah buat ni semua kehendak Allah. Masing-masing buat satu amalan. Habislah buat peranda macam tu. Kan tak payah kita buat pelik-pelik. Kan ikut je apa yang dalam hadis. So yang disebut secara khusus adalah sunnah Nabi, lepas solat adalah istighfar. So amalkan, bukan suruh halang berzikir tu. Nak amalkan sebab Alhamdulillah apa boleh. Lepas dah buat yang sunnah Nabi tu, nak Alhamdulillah sungguh-sungguh buatlah. Nak Subhanallah sungguh-sungguh buat. Nak innalillah pun boleh buat sungguh-sungguh. Tak ada masalah. Bukan kita mencarut ke apa, sebut benda yang baik-baik kan, ayat Quran juga. Boleh, tak ada masalah. Kan, tapi lepas dah buat sunnah. Macam solat witir, amalkan dulu zikir tadi tu. Subhanal Malikil Kudus sebanyak 3 kali, barulah kita masuk kepada zikir ataupun wirid yang kita biasa buat tu. Lepas tu ni adalah doa. Ini satu lagi doa lah saya sebut last. Doa ni, satu lagi ni.
Bagi keluar tu suruh berhenti. Okay, doa ni kita boleh amalkan selepas solat pun boleh, dalam solat pun boleh. Dalam solat ni bila? Dalam sujud pun boleh, tahiyat akhir sebelum bagi salam pun boleh. Yang penting kita kena boleh. Boleh apa? Boleh buat. Mudah-mudahan. Jadi itulah untuk pagi ni ibu sekalian, saya takut mungkin ada lepas ada program lagi. Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ni. Mudah-mudahan dapat manfaat. Doa ni boleh screenshot siap-siap lah, nanti boleh bagi yang tak mungkin tak ingat lagi kan, mungkin yang tak tahu nanti boleh amalkan. Kan. Mudah-mudahan dapatlah kita ambil manfaat. Saya tengok ada soalan sikit, saya cuba jawab ringkas lah. Sebutan zikir lepas witir yang ni sorry, zikir tadi tu. Okey, subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Maha suci Tuhan yang mempunyai kerajaan yang suci, al-quddus kan. Subhanal malikil quddus. Ada yang dah tulis tu, saya tak perasan. Ni Bonda Sorina. Zikir kena baca kuat kali ketiga. Betul, ada riwayat seperti itu. Betul, Nabi kuatkan pada ketiga tu, Nabi kuatkan sedikit, bukanlah kuat sampai satu masjid terkejut beruk gitu. Itu parah lah. Dia suruh kuatkan sikit lah. Sebab apa? Ni isyarat kepada kita untuk kita mengamalkan zikir tu secara khusus, menguatkan bacaan, mengeraskan suara tu. Betul, memang ada riwayat sebut. Tapi kalau rasa tak selesa ke, tak ada masalah. Yang penting kiraan tu bagi cukup. Tiap kali tu. Subhanal malikil quddus. Bukan subhanallah malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Betul. Okey. Betul. Apa lagi? Bonda Jannah. Betul ke setiap kali sebelum. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Saya nak tanya Ustaz. Saya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Ustaz. Ustaz. Ya, boleh. Silakan. Saya ada dengar satu ceramah daripada salah satu ustaz lah, dia cakap bacaan witir yang subhanal malikil quddus tu juga boleh baca masa kita sujud dan rukuk. Betul Ustaz? Kalau ikutkan boleh, betul. Tapi khusus adalah selepas solat. Ya. Khusus untuk surat witir, tapi kan dia kata selain kan kita ada baca lagi kita doa tu, dia kata lepas kita boleh baca masa sujud dan juga masa dalam rukuk. Dia kata subhanal malikul quddus 3 kali. Ya, boleh dia kata. Saya pun lepas tu saya tanya Ustaz. Betul, boleh amal. Cuma dalam hadis disebutkan selepas. Yalah, selepas apa? Selepas solat. Selepas solat, bukan masa dalam kita rukuk dan sujud. Tak. Lepas kita baca subhanallah bihamdi subhanallah azim itu, bukan? So tak payah baca lah Ustaz. Okey, macam ni. Solat tu macam biasa, cuma zikir yang saya sebutkan tadi tu selepas solat. Kalau kata Bonda nak tanya dalam solat boleh tak kita buat? Boleh. Okay, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Itulah untuk pagi ni, saya kira cukup saya itu dulu. Saya tengok macam dah lag sikit suara saya. Mungkin ada tanda-tanda suruh berhenti. Itulah untuk pagi ni, saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap cara penyampaian ke. Mungkin apa-apalah jua yang terkurang daripada saya mohon maaf, dan insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita sama amalkan, sampaikan pada orang, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, keluarga kita insya-Allah, dan mudah-mudahan kita dapat jugalah untuk istiqamah, dan insya-Allah ada rezeki, ada peluang kita bertemu lagi. Mudah-mudahan okey, insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa ilmuhu atam. Auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udimuka ma 'allamtana faraduduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallah wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih Terima Ustaz. kasih GNI. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan Terima jazak di kasih atas Ustaz perhatian hari ini. atas Barakallahu fiik. aktiviti kita pada hari Ah, ini. Terima kasih Alhamdulillah. terima kasih sahabat semua. Semoga Baik. kita sentiasa Assalamualaikum. Salam. amin ya rabbal alamin. Ustaz ada kuliah lepas ni ya? Ada ni ada program sikit kat sekolah ni. Okey, baik. Alhamdulillah. Saja Barakallahu join. fiikum. Jazakumullah khairan atas perkongsian ilmu hari ini. Walaupun tak Dah sampai sambung. 100 sunnah hari ni, mudah-mudahan akan bersambung lagi sunnah kita, insya-Allah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada tim Gabungan Nur Iman, sahabat-sahabat bercerita ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Selepas ini bukan 8.15 malam ini, minta maaf Ustaz, saya buat hebat sikit ya. Di kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa, pensyarah UiTM, dengan terjemahan Al-Minahu As-Saniyah pada pukul 8.15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman. Terima kasih semua. Saya sudah ini wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz.